Seperti mana Datuk Ustaz Muhammad Azam baca ayat tadi. Pada tanggal 27 Safar, pada paginya, tuan-tuan, puak-puak Quraisy ni, kita ringkas ya. Tak boleh panjang sebab ceramah sejam ya. Dia bagi kat saya. Kan, 2 jam kan sejam, bayar sama. Melawak. Kan? Jadi ketika mana pagi tu, mereka berkumpul di Darun Nadwah. Pagi tu. Darun Nadwah ini ialah macam dewan yang dibina untuk mesyuarat. Siapa yang bina? Yang binanya ialah nenda Nabi Qusay bin Kilab. Kan Nabi nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai situ tak ada khilaf. Sampai daripada Adnan sampai kepada Nabi Adam ada khilaf. Yang bina siapa? Qusay bin Kilab. Nenda Nabi. Menunjukkan tuan-tuan, salah silah Nabi ni diingat. Macam saya pun ingat. Abdullah Khairi bin Harun bin Syafi'i bin Nawang Muhammad bin Ishaq bin Tuk Mengketi bin Bijot bin Kinam bin Kinkau bin Kingkong bin tu aku bohong semua tu. Mereka pun hanggut tak kira. Hampa jangan suruh ulang balik. Tobat tak sama dah. Yang perempuan tu hanggut. Dahsyat ustaz ingat tu. Sampai kingkong pergi mana? Kita santai-santai kan. Jadi, yang binanya ialah Qusay bin Kilab. Bila mereka bermesyuarat, ketua dia siapa? Ketua dia, Nabi pernah berdoa, Allahumma hdi ila umarain. Berilah hidayah kepada 2 Umar. Umar yang pertama namanya Amru bin Hisham. Mungkin tuan-tuan tak kenal siapa Amru bin Hisham. Amru bin Hisham ialah Abu Jahal. Yang kedua ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah buka hidayah kepada Umar Al-Khattab. Yang jadi ketua tu siapa? Ketua mesyuarat tu lah. Kan? Namanya Amru bin Hisham, Abu Jahal. Kenapa digelar Abu Jahal? Bapak bodoh. Kerana benda yang baik, dia tak pandai. Benda yang tak elok, dia pandai. Kan? Macam kita dalam kampungan. Duduk dalam jawatan kuasa masjid. Dalam jawatan kuasa masjid, bagus dah tu. Dia berkata ni, kita maulud apa? Ma'al hijrah ni nak buat apa? Tak ada cadangan. Dia tak kerti. Kan? Ada, dia tak kerti. Tapi dalam jawatan kuasa sambut tahun baru. Kita nak buat tahun baru ni, dia angkat tangan awal lagi. Karaoke. Ada tak? Ada. Ni yang Abu Jahal. Kan? Benda yang tak elok, dia cukup cerdik. Benda yang elok, dia tak kerti. Tak ada idea, tuan-tuan. Macam itulah Abu Jahal ni. Dia jadi ketua, dia lantik dalam mesyuarat di Darun Nadwah. Lalu dia kata, tuan-tuan tahu tak, Muhammad ni duk hina Tuhan kita, duk caci Tuhan kita. Lalu kita nak buat tindakan apa? Seperti ayat yang dibaca. Bangun seorang nama Abul Aswad. Apa kata? Kita tangkap Muhammad, kita buang dia jauh, buang daerah. Pergi lontok jauh. Lalu mereka bincang. Kata Abu Jahal, Muhammad ni tidakkah digelar Al-Amin? Kan? Semua kita nak pergi mana pun, harta kita bagi pegang dekat Muhammad ni. Dia ni cukup amanah. Dan dia ni kalau dia cakap, dia tak pernah tipu. Dan dia cakap, dia boleh mempengaruhi. Kalaulah hantar pergi jauh-jauh, nanti dia dapat tengok akhlak dia, dia dapat membina satu tentera, serang kita balik. Habis kita. Ditolak cadangan itu. Bangun seorang lagi. Apa kata, kita tangkap Muhammad, kita sedia satu tong. Kita masukkan tong tu dalam Kaabah. Kemudian kita ambil Muhammad, ikat buh dalam tong tu. Jangan bagi makan, jangan bagi minum. Biar dia mati kering macam tu. Lalu kata Abu Jahal, tidakkah keturunan Muhammad ini keturunan Bani Hashim? Seorang yang sangat dihormati. Kan? Keturunan Bani Hashim ni banyak jadi pemimpin Mekah. Abu Talib, Abdul Muttalib. Jadi tak boleh. Nanti Bani Hashim akan tuntut bela kematian Muhammad. Nanti kita akan berperang. Hancur kita. Mereka pun tak tahu nak bagi pendapat. Tiba-tiba terdengar, apa kata bunuh Muhammad? Masa tu, tuan-tuan tak terfikir nak bunuh Muhammad. Apa kata bunuh Muhammad? Bincang pula. Bunuh Muhammad, tidakkah dia keturunan Bani Hashim? Kita lantik di kalangan semua kabilah kita. Anak muda yang pandai main senjata. Lalu hantar rumah Muhammad. Cincang dia sampai lumat. Maka setiap wakil ini, tentu Bani Hashim tak akan ambil tindakan. Cadangan ni diterima. Tuan-tuan, pagi mereka rancang, tidakkah Nabi itu Allah hantar wahyu?
Petangnya Allah hantar Jibril AS memberitahu berita ni. Sebab tu, setiap apa kita buat, kita mesti merancang. Kalau kita tidak merancang, kita merancang untuk gagal. Jaga tuan-tuan. Nabi merancang. Macam kita nak buat program malam ni lah. Tuan-tuan rancang tak? Rancang tubuh jawatan kuasa. Betul tak? Kan? Lepas tu telefon ustaz. Tu pun duk susah hati. Ustaz ni mai tak mai. Ustaz mai tak mai. Tak mai pun tak apa dah ni. Ustaz semua ni. Kan? Ceramah seorang sikit pun lepas dah. Kan? Rancang. Kena rancang. Sebab tu apa kita buat? Kena ada perancangan. Kalau tak merancang, kita merancang untuk gagal. Jaga tuan-tuan. Nabi merancang. Pergi jumpa siapa? Pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Siapa Abu Bakar ini? Ialah kawan yang baik. Sebab tu dalam hidup kita kena ada kawan yang baik. Kerana apa Nabi kata? Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum ma yukhalil. Seseorang kita ni dengan agama kawan kita. Maka tengoklah dengan siapa kita kawan. Sebab tu kita kena cari kawan yang baik. Kerana apa? Kerana kata Hasan Al-Basri, istaktharu, perbanyakkan minal asdiqa'il mu'min, di kalangan orang sahabat yang beriman. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Kerana sahabat yang beriman ini, kita kawan dengan dia, dia akan bagi syafaat di akhirat esok. Sebab tu tuan-tuan kena cari kawan-kawan yang baik. Kawan yang baik, Nabi nama apa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni siapa? Bapa mertua dia. Bapa mertua. Tuan-tuan bayang tengok. Kan? Kita, bapa mertua kita hormat tak? Kerana gaduh pada. Saya bagi tahu pada tuan-tuan dah. Saya ada bapa mertua. Nak ubah bapa mertua, psikologi kata apa? Jangan ubah orang. Ubah diri, kita ubah orang. Saya nak ubah bapa mertua saya. Bapa mertua saya mamak. Mamak tuan-tuan tawa. Kan? Saya pegang. Kan? Masa nak angkat nikah tu. Syekh Wan Adas tahu kan? Bila nak angkat nikah kan? Pegang ni, dia pegang tangan saya. Lepas dia angkat nikah tu, saya terima nikahnya, saya pun cium tangannya. Sebab anak mama jangan cium tangan. Saya nak ubah ni, bapa mentua aku ni. Cium tangan ni. Cium. Lepas cium tangan, saya tarik muka dia, saya cium pipi dia. Cot. Dia kena cium tuan-tuan, terus teriak. Dia tanya, apa awak teriak? Dia kata, aku ada 13 orang anak. Dia kata, tak pernah cium pipiku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Itu strategi. Sebab tu dalam psikologi, jangan ubah orang. Ubah diri kita, ubah orang. Kita nak ubah anak keluarga kita baca Quran. Kita baca Quran. Keluarga kita akan baca Quran. Kita suka majlis ilmu. Isteri kita pun suka majlis ilmu. Anak-anak pun suka. Kita ubah diri. Tapi banyak kita nak ubah orang. Tak boleh tuan-tuan nak ubah orang. Ubah diri. Ini psikologi. Jadi Nabi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Tengok dia atur perancangan. Wahai Abu Bakar, aku akan dibunuh. Aku akan dibunuh. Mereka telah merancang di Darun Nadwah. Jadi aku dapat wahyu untuk kita berhijrah. Nabi SAW merancang dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar atur strategi semua ni. Siapa nak hantar makanan, di mana tempat nak sembunyi, siapa akan menjadi penyelidik, siapa akan bawa kita tunjuk jalan. Tengok, ada perancangan. Kita ni kadang-kadang perancang apa pun tak. Meniaga, buka. Orang buat donat, kita donat. Kan? Kita donat, orang jual ayak tebu kita pun. Dulu ni viral dengan apa? Ayak tu, jus jambu. Jambu pun, semua jambu. Ikut orang, tak ada perancangan, tuan-tuan. Apa kita buat? Kena ada perancangan. Macam hidup kita lah. Ada anak. Apa perancangan anak kita? Tak ada, tuan-tuan. Orang tanya anak jadi apa? Suka dia jadi apa pun. Tak mau. Saya anak saya 6 orang, tuan-tuan. Apa perancangan saya? Anak aku mesti hafal Quran. Anak saya 6 orang hafal Quran. Alhamdulillah. Semua masuk universiti. Ada orang kata hafal Quran itu nak kerja apa? Hafal Quran. Ambil SPM. Setahun dah. Skor semua. Semua hafal. Bahasa Melayu hafal, sejarah hafal. Matematik pun hafal. Adik saya Ustaz Azam kenal lah, Ustaz Batu Rahman, adik saya. Dia hafal Quran, pergi Mesir, balik bawa ambil SPM. Ambil matematik, hafal. Dia tanya situ, hexagon. Tahu dah hexagon? Dia jawab, satu ibu negara di Ethiopia. Tak pernah mengaji matematik. Tu pula lah DJ 48 lah tuan-tuan cikgu. Orang kata macam-macam. Esok kat ayah saya, anak hang hafal Quran esok jadi tu imam ya. Paling kuat Tok Bilal.
Sebab tu kita kena ada perancangan dalam hidup. Apa perancangan? Nabi SAW, tuan-tuan, lepas solat Isya, Nabi merancang, wahai Ali. Sebab tu Ali disebut karamallahu wajhah. Kerana dia tak pernah sujud kepada berhala. Allah pelihara wajahnya. Wahai Ali, kau tidur di tempat baringan aku. Tuan-tuan, tidur dalam keadaan hidup dan mati. Siapa Sayyidina Ali ni? Menantu Nabi. Sebelum dia jadi menantu Nabi, dia antara orang yang tak pernah sujud kepada berhala. Sebab tu disebut karramallahu wajhah. Di samping radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, dia antara hidup dan mati. Agak-agaklah kalau kita ada menantu, sanggup tak menantu kita buat macam tu? Mat, hang tidur atas kaki aku. Dia antara hidup dan mati. Tahu dia kata apa? Sebelum saya mati, pak mati dulu dia kata. Sayyidina Ali ni dalam satu riwayat, tuan-tuan, Nabi cukup sayang dengan dia. Sebab itulah Nabi jodohkan Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Ketika mana dalam satu peperangan, dalam satu riwayat, Nabi balik, tuan-tuan. Lemak, mata tak nampak. Nak minta tarik MC depan mulut. Oh, Muslimat kata tak jelas. Tak jelas, ha? Hoi! Jelas tak? Saya, mereka buat Datuk. Belah sini lelaki. Perempuan tak dengar. Mereka buat belah kanan. Saya pergi jerekah. Rupanya ada seorang makcik tu dia latah. Wah, dia terus bangun. Ustaz, babi. Balik awal terus, tuan-tuan. Dia maki saya. Sebab tu saya pergi jauh sikit. Takut ada hak latah. Ada tak? Tak ada, no? Sejam. Aku lupa tak mana aku nak ceramah pula tu. Dalam satu riwayat, Nabi balik dalam peperangan. Bila balik peperangan, Nabi tanya, Aina Ali? Ana ya Rasulullah. Ta'al hina. Mari sini. Ijlis hina. Duduk. Bila duduk, tuan-tuan, Nabi letak ni pipi dia, kepala dia atas riba menantu dia. Saya nak tanyalah tuan-tuan. Tuan-tuan ada menantu, boleh tidur dah atas riba pak mentua? Ada riba menantu tak? Saya ada menantu, tuan-tuan. Saya tidur sekali atas riba dia. Lepas tu tak mau tidur dah. Tahu apa riba? Menantu saya mamak bulu penuh. Aku geli, tuan-tuan. Tapi nak habaq, tuan-tuan, Nabi tidur atas riba Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa? Menantu dia. Rupa-rupanya Sayyidina Ali tak solat lagi. Tak solat asar lagi. Kan? Nabi letih tidur. Ni Sayyidina Ali tak sanggup nak kejut ni. Kerana yang tidur itu bukan saja bapa mertuanya, dia ialah kekasih Allah. Tuan-tuan. Ni tak sanggup nak kejut ni. Rupa-rupanya, tuan-tuan, asar nak habis dah. Nabi terjaga. Wahai Ali, kamu solat ke belum? Dia kata, belum ya Rasulullah. Terus Nabi berdiri depan pintu. Matahari nak jatuh dah. Lagi berapa second ya? Demi aku di bawah kekuasaanmu, jangan benarkan matahari ini jatuh sehingga Ali solat. Matahari itu tak jatuh, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana seorang kekasih Allah tidur di atas riba menantunya Sayyidina Ali. Masa tu Bilal duduk standby dah. Nak azan. Tak jatuh. Tak jatuh. Sampailah tuan-tuan Ali habis solat baru jatuh. Kerana apa? Kerana meraihkan yang tidur atas riba tu kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Kita pak mentua kita nu suruh pergi ambil bantai pun kita tak sanggup. Tambahlah nak tidur atas riba kita kan. Tapi itulah tuan-tuan, wahai Ali, kau tidur di atas katil ini. Sama ada hidup atau mati, kau ganti pembaringan aku. Tuan-tuan, kerana apa sanggup tidur? Kerana cintanya pada Nabi SAW. Sebab tu kita buat program Ma'al Hijrah, lepas ni Maulud Nabi, lepas tu Isra' Mi'raj. Kita buat ni kerana apa? Kerana nak lahir cinta ni lah. Kalau tidak, tuan-tuan tak ingat Nabi, betul tak? Tak ada ustaz nak cerita. Jadi bila cerita ni, oh Ma'al Hijrah. Sebenarnya tahun Ma'al Hijrah ni bukan Nabi yang tetapkan. Yang tetap Ma'al Hijrah ini, yang disebut tahun Hijriyah ini, ialah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar pernah bersidang, panggil sahabat. Wahai sahabatku, ada satu perkara yang nak bincang pada kamu. Mereka bangun. Wahai Amir Mukminin, Sayyidina Umar. Kita ni tak ada tahun. Orang Cina ada tahun. Orang India ada tahun. Tahun Masihi ada, orang Eropah. Kita tak ada tahun. Jadi kita nak tetapkan tahun.
Mereka bincang, apa kata kita tetap ketika Abrahah menyerang Kaabah? Disebut Amul Fil, tahun gajah. Mereka kata tak boleh, tak sesuai. Ketika Nabi lahir, tak sesuai. Ketika Nabi mati, tak sesuai. Akhirnya mereka kata, apa kata ketika Nabi hijrah? Itu yang disebut tahun Hijriyah. Bukan zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar. Kemudian bincang pula, kita nak mula bulan mana? Mula Rabiul Awal ke? Kan? Kalau buat Rabiul Awal, kita tengok Nabi meninggal. Oh sedih. Ataupun Zulhijjah ke? Akhirnya Sayyidina Ali, orang yang sangat fiqh dalam bab ilmu ni. Sayyidina Ali kata, apa kata kita mulakan selepas daripada Zulhijjah. Kerana hadis Nabi kami kata apa? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah keampunan dosa. Wal hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan syurga. Bila kita dah dapat syurga, balik seronok, dapat haji, maka kita rayakan pada Muharram. Tu yang kita sambut bulan dalam hijrah ialah Muharram. Siapa yang tetap? Zaman Sayyidina Umar. Bukan zaman Nabi. Jadi tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, Nabi mengatur perancangan. Sayyidina Ali tidur, Nabi lepas Aisyah tidur awal. Sebab nak bangun awal. Kita nak bangun pukul 4, tidur pukul 3 pagi. Tobat tak bangun. Lah kali dengan subuh-subuh pun baik. Tidur awal. Pukul 10 tidur dah. InsyaAllah kita akan bangun pukul 2 pagi untuk salat tahajud. Orang yang pernah buat, nak cerita tak erti lah. Tapi siapa pernah buat, dia tahu nikmat dia. Kan? Jadi, Nabi bangun pukul 2. Ketika itulah tuan-tuan, rumahnya dikepung oleh 20 pemuda-pemuda Quraisy yang memegang pedang yang tajam terhunus untuk mencincang Nabi. Nabi keluar-keluar, tengok-tengok tu dia, pemuda penuh dah. Tapi ingat, jika sekiranya kita buat kerana Allah, Allah akan tolong. Jangan susah hati. Pasti Allah tolong. Pasti tolong macam mana? Nabi SAW memegang pasir di tanah itu. Lalu Nabi pun membaca surah Yasin ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi tiup dalam riwayat Ibnu Hisham kata. Bila tiup, pemuda Quraisy ini semua terlena. Dengan izin Allah. Saya mengaji pondok tuan-tuan. Bapak saya tok guru pondok. Kami duduk mengaji kan. Pi pondok mana pakai helmet? Pakai serban. Road tag tak ada. Lesen pun tak ada. Tok guru kata hampa ni main road tag pun tak ada. Lesen pun tak ada. Helmet tak pakai. Kalau jumpa polis, hampa baca ayat ni. Dia suruh kami hafal. Kami hafal tak kira. Hafal. Ada anak pondok lah kan. Naik motor, polis. Baca selalu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tok guru kata tiup pelan-pelan. Sebelum sampai, pakat tiup. Tiup sampai polis pegang, tarik masuk balai tu kan. Rupanya polis tu pun baca juga. Tak boleh pakai tuan-tuan. Hamba jangan duk main-main ayat Quran ni. Ayat Quran kan. Tok guru dulu kan. Ayat Quran ni jangan buat main-main tuan-tuan kan. Jadi Nabi tiup tuan-tuan. Tu tidur semua. Nabi dapat keluar. Bila keluar tuan-tuan ni ringkas lah. Sejam aja kan. Dia tengok dah berapa minit dah ni. Setengah jam dah pun. Nah, Nabi SAW terus naik Jabal Sur, Sa'wawra. Bukan Tur, Sa'wawra. Kalau Sa'wawra, maksud dia bonggol unta. Jabal Sur ni tuan-tuan, nak naik tu 4 jam. Siapa nak naik 4 jam? Turun 2 jam setengah. Tapi law ni dia buat elok lah. Jabal Nur, Jabal Sur, ada tempat ni. Dia buat macam ada bagi. Ada motor tu kita boleh naik sampai dekat Jabal Sur. Lah ada motor dah. Dulu nak naik 4 jam. Saya duk bawa orang pergi umrah, pergi haji ya, daripada 2006. Alhamdulillah, tiap-tiap bulan pergi. Tak pernah naik. 4 jam naik atas tu, kaki duk ketak macam tu lah. Saya tahun lepas ada seorang anak murid saya. Baru menikah, pergi umrah. Pukul 8, dia pergi naik Jabal Sur, jalan kaki. Pukul 12, baru sampai. Dia telefon saya. Assalamualaikum Ustaz, minta tolong. Minta tolong apa? Kami sampai dah Jabal Sur. Bagus. Saya pun tak pernah pergi. Ustaz, tolong hantar helikopter. Nak turun tak larat, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Pergi Jabal Sur. Tuan-tuan, bila? Ingat, Nabi berada di Jabal Sur pada 27, 28, 29, 30. 4 hari, tuan-tuan. Nabi keluar daripada Jabal Sur pada tanggal 1 Rabiul Awal.
Sebenarnya hijrah bukan 1 Muharram. 1 Rabiul Awal. Ingat, ketika mana Nabi naik, tuan-tuan, dalam riwayat kata apa? Ketika itulah, tuan-tuan, kalau dalam hidup, tuan-tuan bergantung dengan Tuhan, Allah bantu. Banyak kita lupa Tuhan, cari rezeki, lupa pemberi rezeki. Allah sebut dalam Quran kan, dalam suratul Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingat, hidup kita ni Allah uji. Banyak di kalangan kita ni tuan-tuan, Allah uji macam-macam. Ada di kalangan kita Allah uji sakit. Tuan-tuan tengok saya ceramah ni hebat. Tuan-tuan tak tahu. Pakai pampers. Saya pakai pampers 2 minggu lah tuan-tuan. Darah tak berhenti. Bukan main haid. Tak berhenti Ustaz. Dua menitik. Pakai pampers. Buat macam mana? Buat share. Tak berhenti. Allahu Akbar, tak tahu. Dia tak berhenti. Allah uji dengan sakit. Uji dengan sakit. Ada di kalangan kita Allah uji dengan sakit dia. Ujian semua tu. Ada di kalangan kita darah tinggi. Cuba angkat tangan tengok. Darah tinggi. Amboi semua tak sakit lah. Amboi. Siapa darah tinggi? Ada tak ada? Ada no. Kencing manis? Tak tahu tak. Kencing manis ada. Kencing manis tak apa abang. Jangan kena kencing. Kena kencing lagi teruk. Kencing manis kira okey lagi kan. Kencing manis ada. Ingat. Kita tak pernah sakit. Tiba-tiba Allah uji dengan sakit. Kita nak masuk syurga dah. Allah uji dengan sakit. Garanti syurga. Jangan susah hati. Kan? Kita tak pernah sakit. Tiba-tiba Allah bagi kanser. Kita dah duduk syurga nombor 3 dah kot. Tapi Allah bagi penyakit yang tak ada ubat. Allah nak angkat syurga yang paling atas kali. Kita tak yakin tuan-tuan. Tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hubungan dengan Allah tak ada. Allah bagi kita sakit. Ada di kalangan kita sakit. Tak sihat. Tapi kita terima seadanya. Saya pernah jumpa seorang makcik. Dia tak pernah sakit. 2 tahun sebelum dia nak meninggal, kena kanser otak. Kena kanser otak. Saya jumpa dia redha sungguhlah. Kata Ustaz, orang lain hidup panjang, saya kena penyakit ni. Tapi saya dah sihat lama dah Ustaz. Alhamdulillah. Dia redha tuan-tuan dengan kematian dia. Saya pergi ziarah dia, Allah tersenyum lebar dia. Menerima redanya sakit tu. Mungkin Allah nak angkat dia duduk di syurga yang paling tinggi. Dengan daripada ustaz-ustaz yang ada ni. Allahu Akbar. Sebab tu ada di kalangan kita Allah uji dengan sakit. Ada yang Allah uji dengan rumah tangga apa dah. No. Mai ni. Bini duk abang dah. Pukul 11 balik no. Balik tak balik aku tak tahu. Gula di rumah pun tak ada. Allah uji dengan bini. Dia tak? Duk angguk tu aku tahu lah tu. Ada yang Allah uji dengan apa? Dengan suami. Betul tak kak? Ni nak main ni pun bertengkak, bergaduh dengan suami. Siapa main dengan suami dia? Cuba angkat tangan. Angkat tengok. Main dengan suami. Laki lah, laki. Siapa tak ada laki? Laki tak ada. Oi, janda semua kan ni? Ada orang Allah uji dengan suami. Kak, hargailah suami kita sementara dia masih hidup. Satu hari kak, suami tu takkan ada di sisi kita dah. Ada yang diuji dengan suami. Alhamdulillah, dengan suami tu nak jamin kakak untuk masuk syurga. Nak jamin. Allah uji dengan suami. Sehingga akan saya cerita tuan-tuan seorang makcik, umur 64 main jumpa saya. Allah uji dengan suami. Dia memang ustaz, saya nak minta cerai. Tu dia Saya kata nikah berapa lama dah? 34 tahun. Saya kata lo nak minta cerai. Tak ada ni kau, tak ada ngam kau. Tak mau tak. Penilu kan? Dia teriak kita. Kata apa siapa yang nak minta cerai tu? Dulu tidur masa menikah. Lagu Raihan. Tahu tak lagu Raihan? Lagu Iman adalah mutiara. Berdengkok tu. Lagu Raihan. Lah 34 tahun. Macam sombong kapal. Sombong macam mana? Hau. Sampai saya termenung. Bila kapal ni nak berlabuh tu? Tak boleh lena. Tak. Teruk. Ada berdengkok sambung kapal. Kakak, Allah uji dengan suami kita. Bukan sombong kapal. Hak jenis.
Dia berhenti. Ada hak jenis berhenti pun dah. Tuan pergelak tu suami hampa sama tu. Lepas tu dia sambung balik. Hampa gelak apa? Hampa bukan dengar. Ada hak jenis tu. Ni, asah gigi. Kerek. Dia nak telan apa pun tak tahu. Kak sabar bila. Satu hari kak, yang asah gigi tu tak dengar tau. Dia duk asah api lah. Dengar. Kerek. Baby, dengar. Saya ingatlah tuan-tuan. Kan? Saya tanya dia. Makcik, kalau dah cerai esok habis Aidah, nak buat apa? Saya nak cari ustaz. Dia kata. Nak menikah dengan ustaz. Saya kata, ustaz tak berdengkok kah? Dok, dia kata. Dia ada. Kalau hak perut borak-borak di depan ni sama ya tuan-tuan. Tahu tak? Ustaz Haslin. Kawan baik saya. Dia naik kereta duk sembang elok. Dalam duk sembang. Saya kejut dah. Woi. Hang berdengkok. Terus dia kata, aku tak dengar pun. Memang hang tak dengar. Hang berdengkok tu ustaz. Hak paling teruk berdengkok siapa tahu? Ustaz Samsul Debat. Depa rakam live mampu aku ni. Samsul Debat tengah duk sembang elok dia boleh lena. Dalam lena tu. Ngam. Loh dia ceramah lagi. Sampai saya kejut dah. Woi, hang duk tidur duk ceramah lagi. Dia kata tadi kita forum 2, hang cakap banyak. Aku tak cukup, dia kata. Aku ceramah dalam tidur. Tu ustaz, tuan-tuan. Ayah saya. Tuan-tuan, kami buat hari keluarga. Ayah saya tidur dengan gen jantan lah, anak menantu. Yang mak tidur dengan, masuk waktu nak azan kan, sambung. Sambung. Ada satu masjid, dia marah saya. Ustaz, berhenti azan dulu ustaz. Oh jangan, kita kena ikut juga tuan-tuan. Ada jenis macam tu, syadid. Jadi, mak saya tidur dengan geng perempuan lah. Menantu, anak-anak semua. Kan? Bila tidur, tuan-tuan. Ayah saya berat 126 kilo. Allah, dia tidur. Dia kali semua bunyi. Huka. Lepas tu dia berhenti. Kuk. Semua anak-anak. Mati berayah kita kan. Lah dia sambung balik. Malam tu, siapa pun tak lena. Tak lena, tuan-tuan. Pagi esok lepas subuh, panggil mak. Mak hidup dengan ayah berapa lama dah? 60 tahun lebih dah. Mak boleh tahan ayah tidur dengkoknya kuat. Tahu dia kata apa? Satu hari, aku tak dengar dah dengkok tu, dia kata. Sementara ada, dia kata, ra'i dah. Rupa-rupanya bukan mak saya tak dengar dengkok tu. Mak saya mati dulu, tuan-tuan. Ayah saya merindui mak saya. Sebab tu, kak, bila ada suami berdengkok, beri galakan. Kan? Abang, teruskan bang. Beri galakan. Ya, bagus bang. Bahagia. Ini komplainnya. Ataupun macam mana? Dia kita tuan-tuan, mak saya dengan ayah dia cerita dia tahu. Hampa dengar macam tu ya. Aku tiap-tiap malam dia lepas tu dia muih. Aku dia kata dia duk muih apa. Lepas muih. Dia tarik macam lembu sebelah. Tapi dia kata satu hari aku akan rindu dengkok tu. Kak, ada orang diuji dengan suami. Kak layan aja. Satu hari kak, suami inilah yang menjamin kita untuk masuk syurga. Kita banyak tuan-tuan menyalahkan orang. Semua tu ujian. Ada di kalangan kita diuji dengan anak. Ada anak-anak, aku tak buat gelak, mau buat gelak ni apa? Cerita ni. Ada diuji dengan anak-anak. Betul tak? Ada orang anak pun tak ada. Menikah bertahun-tahun. Saya pernah bawa orang pergi umrah tuan-tuan. Mai jumpa saya. Depan Kaabah. Ustaz, saya anak tak ada ustaz. Berapa lama? 11 tahun. Ustaz tolong doa. Saya doa apa? Abang doa dengan isteri. Doa. Ya Allah, ampun dosaku. Tak ampun. Dia minta sungguh-sungguh. Ya Allah, ampun dosaku. Ya Allah, bila minta ampun, saya kata, mintalah ya Allah, berikan aku anak. Kerana rezeki ni bukan duit. Di antara rezeki anak, rumah tangga bahagia, hati tenang, kereta elok, tak pernah rosak. Tu rezeki lah. Jiran bagus. Rezeki lah tu. Banyak kita ni duk ingat rezeki, duit semata-mata. Dia doa-doa tuan-tuan, balik-balik, mengandung bini dia. Setahun lepas tu, saya duduk depan Kaabah, dia telefon. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Doa depan Kaabah mustajab Ustaz.
Isteri saya dalam labor room. Nak beranak dah. Nak beranak baru telefon. Projek tak habang. Teruk betul lah mereka ni kan. Tapi itulah, ada orang tak ada anak. Kita ada anak. Allah uji dengan anak sikit. Sabarlah. Sebab tu semua ujian. Macam tu tengok. Nabi ada 124,000. Di kalangan Nabi Allah angkat Nabi dan Rasul 313. Di kalangan 313 dalam Quran ada 25 aja. Di kalangan 25 para Nabi diuji hebat. Ada 5 yang disebut ulul azmi. Sebab tu ada di kalangan kita duduk ni di gua cepedak ni. Allah uji dia. Allah nak angkat darjat dia. Jangan susah hati. Sebab tu dalam ujian 3 perkara tuan-tuan kena buat. Pertama apa? Semayang 2 rakaat. Diuji dengan anak. Tak tahu nak buat apa. Online dengan Tuhan. Semayang 2 rakaat. Allahu Akbar. Sunat taubat ke, sunat hajat ke, sunat apa, semayanglah. Tok guru saya kata apa? Solat 2 rakaat. Allah uji dengan suami. 2 rakaat. Allahu Akbar. Yang kedua apa? Doa lepas solat. Yang ketiga apa? Merintihlah ketika berdoa. Tuan-tuan diuji hati tak tenang. Allahu Akbar doa. Ya Allah, merintih. Ya Allah, aku ni mungkin banyak dosa. Ya Allah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan lah. Soalan tentang alam barzah. Kita akan hijrah alam barzah ni. Semua tuan-tuan dah tahu, betul tak? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Allah. Wa ma nabiyyuka? Wa man qulta fi hadha ar-rajul bu'ifatikum wa fil khalqil ajma'in? Siapakah seorang lelaki yang diutus untuk umat seluruhnya? Kita jawab, Muhammad. Apa ikutan kamu? Quran. Betul tak? Semua bocor dah. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan jawab dengan lidah yang fasih. Sebut. Siapa Tuhan kamu? Awak? Siapa Tuhan kamu? Apa ikutan kamu? Al-Quran. Siapakah Nabi yang diutus untuk umat seluruhnya? Sekarang tuan-tuan tutup mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Satu hari Allah akan tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan jadi saksi dengan apa yang kita buat. Sekarang saya tanya. Tuan-tuan tutup mulut. Tuan-tuan try jawab. Yang boleh jawab amalan kita. Siapa Tuhan kamu? Saya nak tanyalah. Yang boleh jawab sembahyang kita. Mana sembahyang kita? Siapa Tuhan kamu? Mana sembahyang? Sembahyang pun tak khusyuk. Betul tak? Sembahyang pun tak khusyuk. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ingat tak surah Sajdah? Ketika mana mereka di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan kepala ni orang yang mujrimun berdosa. Kita ni sekarang bila tanya semua pakat tunduk. Ya Allah, sembahyang aku macam mana ni? Semua tunduk kepala. Lu nampak lu dosa. Wa sami' apa kami nampak ya Allah, nampak dosa kita buat. Ni kami dengar ya Allah. Kita akan minta farji'na, kembali kami ya Allah. Masa hidup dunia kami tak pernah baca Quran ya Allah. Quran itulah yang nak jawab ni. Masa hidup Quran pun tak baca. Kan? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Siapa ikutan kamu? Quran. Quran pun tak pernah baca. Bayang tengok tuan-tuan. Sedangkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran tu akan datang untuk bagi syafaat di akhirat esok. Siapa apa ikutan kamu? Jawab tuan-tuan. Quran mana baca dah hari ni? Tengok dah hari ni. Saya mengaji dengan tok guru tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, saya pegang Quran belah kiri, tok guru pukul saya. Dia kata, hang ni Quran pegang belah kanan. Sampai macam tu. Ada di kalangan kita tuan-tuan, Quran dia letak di atas tu kitab yang lain. Kami kena marah ketika mengaji dulu. Tengok tu Quran tengok. Kadang-kadang bubuh plastik atas tu. Tuan-tuan tak raih Quran. Tak menghargai. Tambah di kalangan kita tak baca. Nak jawab macam mana ni? Mulut tutup dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Farji'na, kami nak balik lah ya Allah. Kami nak baca. Tak boleh dah. Di sementara hidup ni. Yang tu yang boleh ni. Ada di kalangan kita tak hormat suami. Farji'na, kembali kami ya Allah sekali ya. Kami nak taat suami kami ya. Tak boleh dah, tak boleh dah, tak boleh dah. Farji'na ya Allah, kami nak didik anak-anak kami ya Allah. Anak yang soleh-soleh. Tapi tak jadi dah. Tak boleh farji'na dah. Na'mas salihan.
Inna muqinu, aku yakin pun tak jadilah. Dah duduk alam barzah dah. Sebelum alam barzah tu yang kita buat program ni, nak buka hati manusia. Nak buka hati manusia ni bukan senang, tuan-tuan. Kena ketuk. Ada orang diketuk dengan kuat, ada orang dengan lemah lembut. Saya tak boleh tu, saya ceramah deras macam tu. Kalau tuan-tuan marah, tuan-tuan nak panggil dah lepas ni. Kalau nak lembut, panggil Ustaz Zulkifli Al-Bakri. Dia memang lembut. Tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah. Jadi tuan-tuan boleh lena daripada awal sampai habis. Saya bukan jenis tu, tuan-tuan. Sebab apa? Inilah bekal saya yang saya nak bawa esok. Saya umur bukan muda, 56 dah, tuan-tuan. Cucu pun ada dah. Menantu ada 3, cucu pun ada. Penyakit mai, kecil manis ada, darah tinggi. Semua ada, Ustaz. Dokah yang kuat. Pungkok pun berdarah. Jam, tuan-tuan. Allah, ni derakah ni, dia keluar. Allah. Tuan-tuan tengok. Sebab tu Allah uji kita, tuan-tuan, solat 2 rakaat, doa, tuan-tuan menangislah. Selesai masalah. Ada orang buka kedai, tak laku-laku. Tuan-tuan, saya buka kedai, denam, mai COVID, sale 1 hari kedai, 18,000. Allah lupa dah. Tuan-tuan tolong saya. PDQ 7855, lampu kereta tak tutup, tak apa, diesel mahal, okey, no problem. PDQ 7855, lampu kereta tak tutup. Apa pergi tutup, Ustaz? Lampu kereta dia. Tak mana kacau, lupa dah tak mana. Sikit lagi. 9 suku ya, saya berhenti lah. Ni nak masuk ni. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmat Allah. Allah uji Nabi SAW. Uji apa? Uji keimanan ni. Akhirnya tuan-tuan, bila serah kita hubungan online dengan Allah, Allah hantar bantuan. Bantuan macam mana? Tuan-tuan tahu tak? Allah hantar Ankabut, labah-labah. Ketika Nabi nak masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk dulu, tuan-tuan. Masuk dulu. Sayang dekat Nabi. Ya Rasulullah, intazir istani, dia kata. Aku masuk dulu. Masuk cek dulu. Tak ada apa. Ya Rasulullah masuk. Baru Nabi masuk. Bila Nabi masuk, tuan-tuan, Nabi letakkan kepala dia atas rebab Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan letih, terlena. Rupa-rupanya dalam riwayat kata ada 2 lubang. Dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dia takut, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni keluar binatang ni sengat Nabi. Dia masukkan jari. Binatang tu sengat. Sakit boleh tahan. Apa yang tak boleh tahan? Air mata. Air mata tak boleh tahan. Akhirnya air mata tu meleleh, jatuh atas pipi Nabi. Nabi jaga. Wahai Abu Bakar, kenapa menangis? Ya Rasulullah, dalam lubang ni ada binatang berbisa. Aku takut dia sengat engkau. Aku masuk jari dia sengat aku. Aku tak boleh tahan, ya Rasulullah. Air mata dia jatuh. Aku menangis ini kerana aku sayang kamu, ya Rasulullah. Nabi kata, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Tengok, Allah bantu dengan Ankabut, labah-labah terus buat sarang. Kemudian Allah hantar. Hidup kita ni serah dengan Tuhan. Allah bantu, tuan-tuan. Banyak kita duk cari dengan manusia. Bila serah dengan Tuhan, Allah hantar burung merpati buat sarang, bertelur. Tengok, dengan izin Allah. Tuan-tuan jangan susah hati. Meniaga, yakin, meniaga dengan Allah. Jangan tipu. Jangan tipu. Kalau sekilo, lebih untung, dekah kita dapat pahala. Ni meniaga nak bagi kurang. Untung tapi tak berkat. Sebab tu dalam hidup kita cari berkat. Ada bini berkat. Alhamdulillah. Bini berkat macam mana? Tak segak pun. Saya tahulah masa zaman saya kahwin. Oh, bini segak bukan main. Bubuh bedak aku tengok. Bini aku ke apa? Segak. Ni masa kahwin. Cutting bini 36, 26. Pinggang. 36 punggung. Naik motor, dua-dua lalar motor. Pernah satu ketika kan, kita muda, bawa motor. No, traffic light, laju. Traffic light, tunggu merah. Merah berat. Kita pun buat macam tu, dia pun belagar. Oh, syok lah tau. Syok. Zaman tu lah, ni, nikah 30 tahun lah. Berat, haram, dia pegang semangang belakang. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, ada juga bini. Syukurlah banyak-banyak. Kan? Semua tu, tuan-tuan, nikmat yang Tuhan bagi kat kita ni. Kita banyak tak bersyukur. Komplain saja, tak puas hati. Sebab apa? Yang penting kita dapat berkat.
bini berkat. Balik rumah, abang-abang kan, saya cerita kan. Bila sampai di rumah, balik-balik, ketuk pintu. Belum assalam, bini buka dah. Waalaikumsalam. Berkat lah tu. Abang pergi mana? Abang pergi dengar ceramah Ustaz Abdul Khairi. Ustaz Jerkah tu kah? Masuklah abang makan lagi. Tak makan apa. Masjid tu buat ceramah haram, tak jamu apa pun. Ada jamuan tak? Tak ada, sungguh. Aku kenen semua. Kalau tuan-tuan tak ada pun, saya kena ada lah. Tak makan apa hari ni. Ada Ustaz no? Ada, Alhamdulillah. Tengok. Saya main ni berkat tuan-tuan. Tuan-tuan pun dapat makan. Kalau saya tak main, kata tak. Berkat lah tu. Tu pun tuan-tuan marah saya lagi kan. Ni dia tengok. Bukan nak makan. Dia kata, masuk dah sedap. Tak apa, dia kata. Abang masuklah. Tengok, bini berkat. Sonok dah. Bini kita tak cantik pun. Hitam meletek kan. Hitam meletek kan orang utara kata. Tengok pun tak apa segak kan. Tapi Alhamdulillah lidah dia tu. Bang masuklah bang. Tak apa cik masak sedap kat abang. Itu apa yang. Kan. Kahwin setahun. Sayang. Kahwin 10 tahun. Pun hilang dah. Yang. Kahwin 20 tahun. Pun hilang dah. Pak Hang. Teruk betul kita tu. Ni yang masak apa? Cik masak lemak, ikan pati. Jujur abang kita makan. Tenang hati. Isteri berkat. Abang duduk. Dia tak suruh kita pergi ambil. Basuh tangan pun dia basuh. Nah abang basuh. Kita pun basuh. Tunggu ya. Dia pun angkat. Abang, minumlah abang. Nampak aku cerita ya. Aku pun tak dapat. Jangan duk harap tuan. Yang dapat apa? Ketuk pintu ke-12. Balik lewat. Assalamualaikum. Haram dia tak buka pintu. Dia buka tingkap lah. Ingat nak tidur terus kat masjid. Hak tu duk ada. Buka! Dia pun bangun dengan baju kelawak. Boom, terbang. Seminggu tak masuk. Terbang, buka. Tutup. Wow! Tu dia pakai face mask. Dengan warna hijau. Tengok. Hantu ke apa? Dengan rambut macam jebon tu. Masuk! Kita pun Allahu Akbar bini. Kita pun masuk. Ayam ada ayam. Ayam apa? Pimik lah peti air. Kita buka peti air. Haram jadahnya bini. Yang tu duk ada. Tapi kalau hati tenang, itulah berkat. Hidup ni hati tenang, rezeki berkat lah tu. Kan, dapat suami, Alhamdulillah, dulu boleh minum 1 gelas. Depa ni haram, tuang pun tak. Aku kena tuang sendiri, tuan-tuan. Minum 1 gelas dulu. Boleh tak? Kak, boleh tak? Boleh tak? Ada jumpa saya, dulu boleh ustaz. Minum, dia bagi kat saya. Macam mana nak minum? Bulu hidung sambung dengan misai. Celup sekali. Dia bagi nak minum. Tobat tak minum ada tak? Tapi kak, suami tu walaupun bulu hidung sambung dengan misai, tapi dia tenangkan kita. Berkatlah tu. Cari keberkatan. Bila berkat, Allah bantu kita. Macam itulah keberkatan. Allah bantu. Nabi atur perancangan, duduk 4 hari. Bila 4 hari, Nabi SAW pada tanggal 1 Rabiul Awal, Nabi pun keluar daripada Jabal Sur. Siapa hantar makanan? Asma bin Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Tengok perancangan. Kena ada perancangan ni. Kalau tak merancang, kita merancang untuk gagal. Ketika mana Nabi SAW keluar, siapa penunjuk jalan? Abdullah bin Uraiqit. Siapakah yang jadi spy? Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, jadi spy. SB duk check. Apa info dia beritahu? Maka keluarlah orang yang bernama Abdullah bin Uraiqit, penunjuk jalan. Dia bukan Islam, tapi dia berjinak dengan Islam. Sebab tu kita boleh kawan dengan orang bukan Islam jika mereka berjinak-jinak dengan kita. Tak ada masalah. Bukan kafir semua ni, semua tak boleh kawan, tak ada masalah. Akhirnya Nabi keluar 1 Rabiul Awal, ringkas cerita. 9 suku, 5 minit berhenti tuan-tuan. Perut berlapang ni. Kan, Nabi keluar. Keluar macam mana? Tersebar. Siapa dapat bunuh Muhammad 100 ekor unta. 100 ekor unta ni macam 100 biji Mercedes. Semua pakat cari ni. Rupa-rupanya terlintas
di telinga Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik kata, mungkin Muhammad tak akan melalui jalan biasa. Jalan yang dilalui oleh pedagang-pedagang. Dia akan melalui luar biasa. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita, jangan buat biasa-biasa. Buat luar biasa. Keputusan akan luar biasa. Sebab tu, Datuk Ustaz Muhammad Azam, alhamdulillah mereka duduk dalam ESCO. Saya suka ambil point Dr. Hilman. Dia akan sebut selalu, buat sesuatu mesti luar biasa. Kita akan dapat pencapaian luar biasa. Banyak kita biasa-biasa aja. Hidup tak apalah, boleh makan sudah. Jangan bang. Wahai anak muda, buat luar biasa. Sebab tu saya nak bagi tahu, nak ubah masyarakat, ubah dengan ilmu. Ni anak-anak muda kita ni, banyak duk main handset. Adik-adik kita ni, duk kira telefon. Hoi, pergi mengaji bagi cerdik. Ada ilmu, Allah angkat darjat. Saya dulu orang susah, tuan-tuan. Susah semua. Rumah saya, bilik pun tak ada. Bilik tak ada, anak 7 orang. Ni tingkap pun tak ada. Tingkap pakai selak lah. Selak tu letak tu, tingkap lah. Susah lah. Dalam susah tu 7 orang. Lampu pakai lampu minyak tanah. Kalau hari raya, kami pakai gasolin. Pam. Gasolin tu. Lah ni gasolin pun dia tak tahu dah apa. Saya pun duk heran tu. Dalam bilik tak ada. Ruang tamu tu lah bilik. Ruang apa. Semua tak ada. Ruang tu. Semua tang tu. Mak tidur tu. Dalam tu pun 7 orang tu. Saya pun duk heran. Masa mana ya aku projek. Sebab tak pernah tengok tuan-tuan. Dan rumah pun tak pernah bergoyang. Pandai suruh ayah saya tengok. Orang dulu tuan-tuan. Susah lah. Telaga tak ada. Pi sungai. Jamban pun tak ada. Susah. Tapi Allah ubah kami dengan ilmu. Mak saya tak boleh baca, tak boleh menulis. Quran dia baca. Tapi alhamdulillah dengan ilmu Allah angkat darjat. Sebab tu ustaz sebut ni, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat. Berak jamban tak ada. Mau lepas pokok tumbang lah. Jadi jamban. Bila berak ni, kain ni angkat ni, tutup kepala, bawah mampu api lah. Susah tuan-tuan, pergelak pun tak tahu lah. Susah sungguh. Bila bulan puasa tuan-tuan, makan buka puasa, bagi sotong seorang sekor. Seorang sekor tuan-tuan, sotong tu tak makan, boleh jari. Tokak sikit. Terus nak habis terawih. Buat cincin. Susah lah, siapa susah tahu lah. Zaman tu tuan-tuan. Ni malam tuan-tuan, tak ada makan apa. Siang tu kutip lah buah randa kan. Buah randa, buah mata itik, buah muyu. Simpan tu nak makan malam. Malam tak ada apa. Allah bila susah, Allah uji dengan susah tu tuan-tuan. Kami nak makan dekat surau lah masjid. Mereka buatlah moreh. Buat bubuk kanji tu. Kalau tak semayang, tuan-tuan kuasa kata apa? Tak boleh makan. Kalau budak-budak buat duk mi ciligan. Jadi bila as-salat, terawih dah. Apa nama? Witir dah. Bukan sembahyang. Tunggu dekat tahiyat lah. Tahiyat agak masuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Lu boleh makan tu. Mereka tak bagi kami makan. Sebab masuk tahiyat saja. Jenis buah. Mereka masak tuan-tuan. Bubuk sora tu. Kami bubuh pahit. Bubuh pahit tu masuk dalam tu. Disedut dalam hutan. Pakat sedut. Yang hadut sedut tu semua ustaz. Susah tuan-tuan. Susah semua. Pergi sekolah, balik jalan kaki. Tapi dengan ilmu Allah angkat darjat. Jalan kaki ni. Ni, nak sampai rumah tu ada kebun sayur. Dia bertanam timun, tanam apa. Kami balik tuan-tuan lapar, curi timun. Curi tuan-tuan. Makan timun tu lah. Tapi nasib jadi cerdik. Saya ingat balik kan, saya pergi cari tu kebun tu kan. Tengok-tengok. Ada yang jaga. Dia kata, Ayah, itu acai ada. Wah punya moyang tu. Sudah mati oh. Ayah, dulu kan. Tuli lu punya moyang sama timun. Ayah, taklah apa punya. Wah punya moyang sudah halal. Rupanya bukan aku curi dah. Banyak lagi yang curi. Tapi nak abang, dengan susah tu Allah angkat darjat dengan ilmu. Wahai orang buat cepedak. Bila the greater Kedah ni nak tekan tentang ilmu. Wahai anak muda, jangan terpengaruh dengan handset sangat ni. Ilmu!
ada ilmu. Ni orang Kedah kita hebat. Allah tak akan angkat darjat kamu dengan hebat handset kamu, dengan cakap kamu, tapi dengan ilmu kamu bercakap dengan ilmu. Allah angkat. You are the greater man in this country. Cakap orang putih tu. Hampa ingat aku mangkuk ayun ke? Aku kalau marah cakap orang putih lah tuan-tuan. Kadang-kadang aku cakap aku pun tak faham. Jadi tuan-tuan dikasih rahmati Allah sebagai motivasi untuk kita. Ni diatur perancangan. Maka lalu melalui Laut Merah. Sebab apa? Luar biasa. Buat sesuatu jangan biasa-biasa. Luar biasa. Saya umur 56. I got PhD tuan-tuan. I got master. Sebab apa? Biar luar biasa. Bila kita ada pencapaian. Anak-anak semua graduate. Semua ada master. Ayah saya hanya guru pondok. Mak saya tak boleh baca. Kami semua 7 beradik. Semua ada master ke atas. 3 orang ada PhD. Sebab apa? Dengan ilmu mengubah. Luar biasa. Mak saya tak boleh baca. Ajar sampai mati. Wei yam, tom yam. Sampai mati tu tom yam tu lah. Tapi alhamdulillah saat kematiannya cukup mengembirakan kami. Kerana apa? Abang saya engineer. Dia yang memegang kepala mak saya untuk disiram ketika mandi. Abang saya nombor 2, mechanical engineering. Dialah yang memegang dada ni di tangan di tengah ni untuk memandikan jenazah mak kami. Saya duduk di tengah sebab saya anak yang ke-4. Kakak saya meninggal. Yang lain semua duduk di kaki. Semua siram. Sambil siram saya duduk di tengah. Ya Allah, kau jadikan ayak yang kena tubuh makku ini ya Allah. Gugur ke bawah. Gugurkan dosa mak aku ya Allah. Tidakkah bahagia seorang ibu? Saya nak tanya lah tuan-tuan. Agak-agak mati tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan boleh mandi tak jenazah tuan-tuan? Anak kita tuan-tuan. Main masjid pun tak hari malam ni. Walaupun ada jamuan. Memang jamuan betul lah anak tuan-tuan ni. Aku gerap betul. Macam mana kita buat yang luar biasa? Nabi melalui ini, Laut Merah. Suraqah bin Malik kata, mesti melalui jalan luar biasa. Tengok perancangan Nabi. Lalu dikejar. Bila dikejar tuan-tuan nampak ni. Asap, nampak berasap. Sayyidina Abu Bakar kata, musuh di belakang. Dia duduk di belakang. Tengok berasap di depan, duduk di depan. Akhirnya Suraqah sampai ringkas cerita. Sampai tuan-tuan, ingat, kalau hidup kita serah dengan Allah, Allah bantu kita. Meniaga kerana Allah, Allah bantu. Ada anak kerana Allah, Allah bantu. Ada keluarga kerana Allah, Allah bantu. Buat apa kerana Allah? Online kena ada. Nah, terjeruh. Suraqah bin Malik terjeruh, jatuh, kuda jatuh. Dia naik lagi, tinggal lagi. Lalu dia kata, ya Muhammad, tolong aku. Nabi kata, wahai Suraqah, baliklah engkau. Jangan cerita peristiwa pertemuan kita ini. Aku akan janji kamu akan dikalungkan dengan mahkota kerajaan Parsi. Ingat tuan-tuan, janji-janji Nabi pasti berlaku. Banyak kita tak yakin. Kiamat pasti berlaku. Imam Mahdi pasti datang. Ni, fitnah akhir zaman pasti berlaku. Nabi dah sebut. Tapi banyak kita tak yakin. Janji kepada Suraqah, zaman Sayyidina Umar, Parsi jatuh. Mereka bawa balik semua mahkota kerajaan Parsi. Ketika serah kat Sayyidina Umar panggil Suraqah. Kerana dia dah Islam. Wahai Suraqah, ingat tak janji Nabi? Kalung ini untuk kamu. Dikalung kepada Suraqah. Suraqah menangis. Suraqah kata, ya Allah, sesungguhnya janji Nabi ini benar. Tapi kita tak yakin. Nabi bergerak 8 hari. 1 Rabiul Awal, 2 sampai 8. Sampai di Quba. Sampai di Quba hari ke-8. Sebab tu kalau tuan-tuan duduk di Madinah, pergilah ke Quba. Kerana apa? Man tawadda'a fi manzili. Siapa berwuduk di tempat kediaman. Summa ata Masjidil Quba fa salli raka'atan. Siapa yang mendatangi Masjid Quba, dia sembahyang 2 rakaat. Ka'anna lahul umrah. Baginya pahala umrah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi umrah, jangan lupa Madinah, pergilah Quba sembahyang 2 rakaat, pahala umrah. Nabi duduk tu 8, 9, 10, 11, 12, 4 hari di Quba. Barulah Nabi masuk ke kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kita duk kata 1 Muharram kan? Sebenarnya 12 Rabiul Awal. Sampai di sana, mereka pun menyambut ketika di Quba dengan Tala'al badru alaina. Alhamdulillah, banyaklah sejarah ni. Sebab tu kalau boleh dalam hidup, tuan-tuan nak tahu sejarah ni lebih lanjut, tuan-tuan kena pilah umrah sekali. Kalau tak boleh pergi haji pun, pilah umrah, pergi tengok ziarah Nabi. Kan?
pergi ziarah Nabi bagi salam. Dia lain daripada kita duduk di Malaysia ni. Daripada kita berada di hadapan, di atas kubur Nabi SAW. Sebab tu kena buat preparation lah kalau nak pergi pun. Ni kadang-kadang pergi tak tahu apa. Kan? Pergi pakai ikut orang. Banyak influencer macam tu lah. Dia dah bawa influencer pergi tak tahu apa. Ni kalau pergi ni ada ilmu. Macam tuan-tuan orang cebedak ni. Kalau pergi tu, kena tahulah bahasa-bahasa Arab sikit. No? Ini pergi tak tahu apa. Macam Pak Long saya pergi, dia tahu. Dia pergi. Dia mengaji bahasa Arab 4 bulan, hafal Quran. Dia pergi, kam. Dia tanya Arab tu, kam. Kam kan, kam min fi'atin qalilatin. Kam tu berapa? Arab tu, dia tak tahu. Yang menega tu, boleh cakap Melayu. Kam. Kam 4 riyal. Dia 4 berapa menatang? Dia teringat. Usalli fadl isya 4. 4 rakaat. 4. Dia nak minta 3. 3 usalli fadl maghribi 3 riyal. Arab tu kata khalas, khuz. Halal. Betul dia kata. Ya. Dia pergi kedai lain pula. Kam? Arab tu kata 3 riyal. Arab dia tak sebut 3 riyal. 3 riyal nak minta 2. Nak kata apa? Usalli fadl subhi. Raka'ataini. Tahu raka'ataini riyal? Rupanya Arab tu cakap Melayu. Orang tak cakap macam tu lah. Dia kata. Isna riyal kan. Riyal lain. Sebab tu kita dah tahu jugalah. Kurang-kurangnya kan. Persediaan. Sebab tu kena buat perancangan elok. Nak pergi Mekah kan. Kena ada perancangan. InsyaAllah hidup kita akan sempurna. Satu cerita macam pak saudara saya. Dia pergi pakai kain ihram saja cerita lah. Seronok kan. Dia pergi dia jumpa polis. Polis! Nak kata apa ni? Dia nak balik hotel tak jumpa. Polis. Polis tu kata, limadha ya akhi? Madha tatakallam? Kamu cakap apa? Ana nak kata sesat. Ana sesatun. Dia pergi hantam. Ya, sesatun. Dia ingat sesatun bahasa Arab. Arab tu kata, madha ma'araf. Aku tak faham. Madha tatakallam? Han cakap apa? Ana sesat. Sesatun. Ma'araf dia buat tak layan. Dia bubuh ayat Quran lah. Ana fi dhalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu terkejut. Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Sesatlah tu. Terus polis tu. Sadaqallahu. Jadi insyaAllah tuan-tuan. Allah boleh ubah kita dengan ilmu. Gelak-gelak juga. Tapi kepahaman yang ada berbeza bila ada orang ada ilmu. Orang berilmu dengan kepahaman, dia tak akan sama. Jadi insyaAllah, saya harap tuan-tuan, ubahlah diri dengan hijrah ini. Kalau tak ada solat sunat, hijrahlah dengan ada solat sunat. Itu pentingnya hijrah. Ada di kalangan kita Quran tak boleh baca, belajarlah. Itulah hijrah. Ada di kalangan Quran dah baca dah, tapi tak baca setiap hari. Bacalah Quran. Itulah hijrah. Ada di kalangan kita tak taat suami. Kak, farji'na. Jangan minta untuk kembali semula. Sekarang taat suami. Dengan taat kak boleh masuk syurga. Kita belum tentu. Kita kena jaga mak ayah, anak-anak, isteri kita. Mereka taat suami, jamin syurga. Hijrahlah. Ada di kalangan kita hidup ni, hati tak tenang. Sebab apa? Banyak duk fikir tentang hal dunia. Tapi fikirlah dengan akhirat. Kerana kita akan sampai penghujung hijrah akhirat. Lagi dahsyat alam barzah, padang mahsyar, dihisab, di mizan. Kemudian kita akan lalu titik surat. Perjalanan ni panjang lagi lah. Sebab tu ada orang kata daripada hidup biar mati. Saya bawa orang pergi haji tuan-tuan. Mereka duduk wukuf di padang Arafah. Pakat duk teriak. Ustaz, tak tahan Ustaz. Jomlah cepat. Pergi Muzdalifah. Mereka tak tahu sampai Muzdalifah. Lagi dahsyat daripada Arafah. Dengan panas ramai orang. Masa duduk di Arafah tu dalam 4 jam. Semua pakat, Ustaz cepatlah. Jom kita pergi Mina pula. Macam itulah manusia sekarang. Nak minta ada nak mati cepat pun dah. Mati lah selesai. Dialah. Ni sampai di Mina. Lagi dahsyat. Semua tidur kaki 5. Masa tu baru, ya Allah. Macam padang mahsyar Ustaz tu. Duk minta yang ni, nak minta ni. Rupanya nak lagi dahsyat sebelum tu. Penghujung. Sebab tu tuan-tuan, sementara hidup dunia, marilah kita kembali cari agama Allah. Kita akan sampai penghujung. Saya 56 dah. Banyak penyakit pun ada. Kawan-kawan saya ramai yang mati. Saya Alhamdulillah. Takat ni, okeylah. Sebab tak pernah cek.
Aku cek, baru aku tahu. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf jika ada kesilapan. Itulah Ustaz Abdullah Khairi. Terima kasih Datuk. Masih YB dua-dua ada sini no. Ustaz, maaf Ustaz. Ustaz lah ceramah macam tu. Dia tak boleh lemah lembut, tak reti. Kalau lemah lembut panggil sajat. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. 2 rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak di belakang. Bye-bye. Abang semua. I love you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.